Assalamualaikum, saya Nurdiana binti Sahirati serta ahli kumpulan yang lain dari kumpulan 14 akan membentangkan mengenai konsep keselamatan dalam hubungan antara bangsa. Keselamatan dapat dipahamkan dengan kegembiraan, pelindungan, dan kedamaian. Konsep dan sifat keselamatan tidak dapat dijelaskan dengan jelas kerana ia berkembang dan berubah setiap hari. Konsep keselamatan berlainan dari segi kefahaman pelbagai bidang. Hal ini disebabkan keselamatan itu merangkumi keselamatan negara, keselamatan antarabangsa, dan keselamatan manusia yang merangkumi keselamatan makanan, keselamatan alam sekitar, keselamatan hak asasi manusia, dan sebagainya. Keselamatan antarabangsa itu penting bagi sesebuah negara dan negara lain bagi mengekalkan keamanan dan keselamatan sebuah negara tersebut. Antara objektif dalam tajuk ini ialah memahami definisi dan sejarah konsep keselamatan antarabangsa, kepentingannya dalam perkembangan hubungan antarabangsa, dan memahami istilahnya di masa sekarang dan juga pendapat mengenai keselamatan antarabangsa. Saya Azri Syazrani dan saya akan membicarakan mengenai sejarah dan konsep keselamatan antarabangsa. Keselamatan antarabangsa memainkan peranan penting kerana ketiadaan konflik bersenjata dapat mewujudkan syarat yang diperlukan bagi melaksanakan dasar-dasar yang dapat mempermudahkan pembangunan dan peningkatan sistem dan mekanisme yang lain yang memudahkan kehidupan di peringkat antarabangsa. Oleh itu, fokus pada perang dan keamanan serta keselamatan antarabangsa merupakan perkara yang penting. Pada abad ke-21, ancaman bukan sahaja dari sesebuah negara, namun ancaman juga datang daripada wabak penyakit, keganasan, kesalahan tadbir urus, dan yang paling penting dari pencemaran dan pemusnahan alam. Mangsa ancaman baru adalah individu, iaitu keselamatan individu, keselamatan masyarakat, dan keselamatan secara global. Keselamatan antarabangsa mempunyai dua dimensi, iaitu bagi mengelakkan perang, dimensi negatif, dan membina perdamaian, dimensi positif. Oleh itu, dalam sistem antarabangsa yang baru, dengan hanya satu kuasa besar, agenda keselamatan secara global telah berubah secara mendadak. Saya Sonia Selian akan membentangkan mengenai berkaitan konsep keselamatan dalam kajian hubungan antarabangsa. Antarabangsa terkadang disebut sebagai keamanan global. Militer intervensi dan internasional pengaturan seperti perjanjian dan konvensi adalah termasuk. Perang Dunia Kedua, ilmiah penelitian berfokus pada keamanan antarabangsa. Internasional keamanan telah dijadikan sebagai pusat hubungan antarabangsa dan mula berakar pada tahun 1950-an. Keamanan adalah untuk mewajarkan kebergantungan, kebebasan sivil, membuat peperangan dan secara besar-besaran merealisasikan sumber dalam beberapa tempoh masa. Keselamatan pada awalnya tertumpu kepada isu-isu berkisar kawalan, ancaman dan penggunaan kekerasan. Sistem antarabangsa dianggap sememangnya berpusat di negeri. Konsep keselamatan penting dalam hubungan antarabangsa, tetapi ia juga boleh alam semula jadi. Perkara ini mencerminkan perbezaan asas antara pemikiran realistis dan idealis dalam kalangan ahli falsafah. Masing-masing pesimis dan optimistik dalam tindak balas mereka berkaitan dengan peperangan. Bermula daripada Perjanjian Westphalia, negeri-negeri telah dianggap sebagai pelakon yang paling berkuasa dalam sistem antarabangsa. Dilihat sebagai satu kewajipan utama dalam kerajaan negeri. Hubungan antara negeri dapat dilihat melalui perjuangan kuasa mereka dan bagaimana mereka mengambil kesempatan terhadap kelebihan antara sesama. Membangunkan konsep dan undang-undang sejagat yang sah dari generasi muda dapat membantu dalam mencapai kesejahteraan dalam masa yang akan datang. Mengklasifikasikan cadangan berkenaan kajian konsep keselamatan, ia terbagi kepada 3 kumpulan yang berbeza. Kumpulan pertama ia disebut sebagai tradisional. Mereka benar-benar percaya bahawa tiada perubahan dalam konsep tersebut. Manakala kumpulan yang kedua ialah
Berkaitan dengan mereka berpendapat bahwa dalam memperdalamkan konsep tersebut tidaklah diperlukan, tetapi hanya reformasi sederhana atau perubahan kecil. Manakala kumpulan yang ketiga ialah terdiri daripada golongan liberal, kontrovis atau ahli teori. Mereka dikenali sebagai witness. Ia sangat bertentangan dengan kumpulan pertama, yaitu kumpulan bersikap tradisional. Kumpulan yang dapat disampaikan melalui konsep keselamatan ialah yang pertama ialah aspek keselamatan ketenteraan masih ada dan terus menjadi bidang teras, tetapi bukanlah satu-satunya menjadi keprihatinan masyarakat dan negara. Selain itu, hukum meminggirkan util itu memberitahu kita bahwa penting juga untuk menganalisis pertukaran antara keselamatan, ketenteraan dan dalam mencapai matlamat dasar awam, karena usaha keamanan ketenteraan melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial. Di samping itu, kita mesti mempertimbangkan bahwa sejak tahun 1991 bentuk perang yang dominan telah menjadi atau dinyatakan dan bukanlah bergantung kepada negara sahaja. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afwan. Di sini saya ingin membicarakan mengenai istilah atau konsep keselamatan dengan masa sekarang atau masa perkembangan hubungan antarabangsa. Konsep keselamatan dikaitkan sebagai salah satu aspek utama dalam hubungan antarabangsa, yang mana ia tercetus selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Untuk memahami perkara ini, ia boleh dikaitkan dan boleh difahami dalam hubungan antarabangsa. Begitu banyak dan terperinci kepada negara, iaitu kerajaan, organisasi antarabangsa, iaitu organisasi antara kerajaan atau bukan kerajaan, serta aktor-aktor lain seperti syarikat perniagaan antarabangsa dan sebagainya. Konsep keselamatan ini dikaitkan apabila tercetus dengan disalaksanakan kepada beberapa buah negara yang secara keseluruhannya seperti dalam rantau Asia Tenggara, iaitu Singapura dan Malaysia. Dengan cara umum, konsep keselamatan ini ia melibatkan banyak benda, antaranya dari segi politik, ketenteraan dan segi budaya. Keseluruhannya dari segi teknikal, dari sejak Perang Kedua Dunia, wacana tentang teori hubungan antarabangsa lebih memfokuskan kepada realisme dan idealisme, dan kemudian barulah tertumpu kepada pendebatan antara aliran realisme dan neoliberalisme pada tahun 1980 yang berlawanan dengan mengenai suasana sebenar politik antarabangsa dan perubahan ke arah keamanan. Seterusnya adalah pendapat tentang konsep keselamatan. Seperti yang telah diketahui, secara umumnya konsep keselamatan boleh dikaitkan dengan satu kemungkinan untuk merasa selamat daripada sebarang ancaman dan atau bahaya. Maka tiada keraguan lagi bahawa keselamatan adalah salah satu konsep yang paling penting dalam hubungan antarabangsa. Hal ini dikatakan sedemikian kerana konsep keselamatan mempunyai kaitan dengan sesebuah negara, rakyatnya serta kelangsungan hidup mereka. Dalam konteks urusan dunia pula, konsep keselamatan mampu untuk memahami dan dipraktikkan dalam hubungan antarabangsa, kerana jika sesebuah negara tidak mempunyai sebarang keselamatan, maka hal ini akan merumitkan situasi negara itu untuk mempunyai hubungan kerjasama dengan negara lain. Maka dengan itu, konsep keselamatan amatlah penting dan ia mampu untuk memahami dan dipraktikkan dalam konteks urusan dunia. Dapat disimpulkan bahawa keselamatan antarabangsa bukan sahaja merujuk kepada kuasa ketenteraan dan keamanan sesebuah negara serta hubungannya dengan negara lain, tetapi ia juga melibatkan keselamatan dan pelindungan terhadap
apa yang ada di dalam negara tersebut. Pelbagai pihak seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan antarabangsa terus terjaga. Negara bukan sahaja pelaku utama, tetapi aktor bukan negara juga memainkan peranan dalam memastikan keselamatan antarabangsa terus dikekalkan